Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk video yang keempat, Pendidikan Islam tahun 5. Jadi pada kali ini kita akan ulang kaji tajwid tahun 5. Sempurna PKP 2000, Stay at Home oleh Ustaz Azwan Hafiz. Jadi yang ada buku boleh tengok buku, yang tak ada buku boleh tengok PowerPoint yang disediakan ini. Jadi untuk tajwid tahun 5, kalau kamu masih ingat lagi, ada 4 tajuk, iaitu mad lazim, mim sakinah, qalqalah dan juga waqaf. Jadi semua tajuk ni kamu dah belajar, kita cuma perlu ulang kaji balik. Jadi kita lihat dulu yang pertama, iaitu mad lazim. Apa dia mad lazim? Mad lazim terbahagi kepada dua, iaitu mad lazim harfi dan mad lazim kalimi. Harfi maknanya huruf. Huruf alif, ba, ta, dan kalimi adalah kalimah. Jadi mad lazim harfi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mad lazim harfi muhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Dan mad lazim kalimi terbahagi kepada dua juga, iaitu mad lazim kalimi muhaffaf dan mad lazim kalimi musaqqal. Dan kesemua bacaan mad lazim ini dibaca dengan kadar harakat, iaitu 6 harakat. Bagaimana kadar 6 harakat? Ustaz dah tunjuk dalam kelas kan, gunakan jari. Gunakan jari tu, mula daripada jari kanan ke jari kiri ke, daripada jari manis tu, kira satu sampailah ke ibu jari sebelah kanan ataupun ibu jari sebelah kiri, dengan kadar yang sederhana, bukan laju sangat ataupun terlampau perlahan. Jadi ini dia mad lazim, ada 4. Seterusnya kita tengok dulu video yang Ustaz telah sediakan di sini, kemudian baru kita cerita balik. Mukhaffaf di sini bermaksud ringan, jadi tiada idgham. Bagaimana terjadinya mad lazim harfi mukhaffaf? Mad lazim harfi mukhaffaf terjadi apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf tanpa idgham. Jadi cara bacaannya adalah ringan dan tiada idgham. Contohnya adalah alif lam ra. Contoh yang kedua adalah ha mim. Contoh ketiga ta sin. Contoh keempat nun. Contoh kelima qaf. Contoh yang terakhir adalah sad. Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terus kita lihat mad lazim harfi. Jadi mad maknanya panjang, lazim maknanya kebiasaannya. Apa maksud kebiasaan? Maknanya ulama-ulama qura', iaitu ulama yang menyusun Al-Quran ini, telah menetapkan untuk mad lazim ini lazimnya dibaca panjang. Mad lazim harfi huruf muhaffaf dibaca ringan, iaitu apabila huruf mad alif, waw dan ya bertemu huruf bertanda sukun asli ketika wasal, iaitu sambung, atau waqaf berhenti. Contohnya lihat di sini. Ni dalam buku teks pun ada. Sad, nun, qaf, yang lain-lain ini contoh-contoh mad lazim harfi muhaffaf. Jadi kita lihat seterusnya. Sad ini sebenarnya kalau ikutkan ejaannya, sad ini sad alif dal. Sad alif dal. Jadi alif ni huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah selepasnya yang bertanda sukun di atas. Begitu juga nun. Nun ejaannya nun, waw, nun. Waw huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah bertanda sukun di atas. Dan juga yasin ini, iaitu gabungan ataupun ejaannya ya, sin, sin. Contoh paling mudah nak digambarkan macam ni lah. Katakanlah kalau Ustaz boleh tuliskan di sini macam contoh, kalau huruf A kan, kalau huruf A, okey, kalau huruf A, A
eja ni macam mana? Tak keluar pula. Huruf B. Huruf B. Tak keluar di sini. Contohnya kita tengok, katalah kalau huruf A. A ni ejaannya macam mana? Mungkin ejaannya A. Apa buruk sangat ni? Ni I ataupun B. B. Ejaan B macam mana? Ejaan B. B I B. B I B. Ataupun C. Ejaannya macam mana? S I C. Ini contohlah. Begitu juga dengan mad lazim harfi muhaffaf tadi. Jadi berbalik pada mad lazim harfi muhaffaf, jadi inilah dia. Huruf, tapi kalau dia eja sad ni, beginilah ejaan dia. Sad, nun dan juga yasin. Okey. Contoh yang lain, hamim ni. Ini ejaan. Ejaan kepada hamim ni tadi. Jadi ya ini huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertanda sukun di atas. Qaf, alif huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertanda sukun di atas, dan juga tasin. Ini adalah contoh-contoh mad lazim harfi muhaffaf. Nak bagi senang ingat, kalau mad lazim harfi hurufnya satu ataupun dua. Satu, dua, ni satu, satu, dua. Kalau lebih daripada itu bukan lagi mad lazim harfi muhaffaf. Okey, kita tengok video yang seterusnya. Mad lazim harfi musaqqal. Musaqqal di sini bermaksud berat. Jadi terdapat idgham. Bagaimana terjadinya mad lazim harfi musaqqal? Ia terjadi apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf berserta idgham. Jadi, cara bacaannya adalah berat kerana terdapat idgham di situ. Contohnya adalah alif lam mim. Contoh yang kedua pula adalah alif lam mim ra. Contoh yang ketiga adalah tasim. Okey, itu penerangan melalui video mad lazim harfi musaqqal. Mad panjang lazim biasa, harfi huruf musaqqal maknanya berat. Jadi kita lihat contoh yang ada di sini. Dalam buku teks pun ada. Kalau lihat di sini, mad lazim harfi musaqqal lebih daripada dua huruf. Ta, sin, mim, alif, lam, mim, alif, lam, mim, sad, kaf, ha, ya, ain, sad. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mad lazim harfi musaqqal ni, kita tengok dalam contoh yang ustaz dah buat. Jadi katakanlah contohnya alif lam mim. Alif lam mim ini terbentuk daripada huruf alif, lam dan juga mim. Kemudian daripada alif ni, ejaan alif ni, inilah dia. Alif lam fa, alif lam, lam alif mim, dan mim mim ya mim. Kemudian daripada lam alif mim ini dipecahkan lagi lam, alif dan mim. Mim di sini adalah mim yang sukun, mim mati, bertemu dengan ataupun idgham, memasukkan dengan huruf selepasnya yang berbaris di bawah. Jadi kalau kamu lihat di sini, mim mati ni, mim mati daripada ejaan lam ni, mim mati, mim sukun ni bertemu dengan mim yang berbaris. Tak kisahlah baris bawah ke baris atas ke baris depan ke, idgham ni maknanya memasukkan bunyi mim ni ke dalam bunyi mim ni. Kalau kamu masih ingat lagi, kalau tak silap tahun 4. Tahun 4 rasanya. Bukan tahun 4, tahun ni lah. Kan? Mim sakinah. Mim sakinah, mim bertemu mim, idgham. Idgham apa? Idgham mislain. Jadi daripada sinilah disebabkan adanya gabungan ataupun idgham tadi, jadi mad tadi dia jadi mad lazim harfi musaqqal. Dalam contoh yang lain,
alif lam mim sad, ya, boleh kamu ceraikan, ya, boleh kamu pecahkan. Jadi di sini Ustaz dah gariskan. Maknanya kalau dipecahkan lebih kurang sama macam alif lam mim tadi. Di sini mim mati bertemu dengan mim selepasnya yang berbaris di bawah. Alif lam mim, ya. Jadi inilah dia mad lazim hafi musaqqal. Begitu juga sin. Kan, to sin ni, ejaan sin ya nun. Ya, nun ni baris mati di atas bertemu dengan mim, itu diidghamkan. Bunyi nun masuk ke dalam bunyi mim, ya. Tosin mim. Ya, itulah kod. Rasa-rasa boleh faham agaknya. Okey, seterusnya kita lihat pula mad lazim kalimi. Harfi tadi dah habis dah. Harfi huruf. Kalimi ni maknanya kalimah. Jadi kita tengok apa penerangan dalam video ni. Mad di sini bermaksud menambah. Ia berfungsi untuk memanjangkan suara ketika bertemu dengan huruf mad. Jadi, lazim pula bermaksud mesti memanjangkan dengan kadar 6 harakat. Seterusnya, kalimi pula bermaksud kalimah. Ia mestilah di dalam satu perkataan. Mukhaffaf pula bermaksud ringan, iaitu tiada idgham. Bagaimana mad lazim kalimi mukhaffaf ini terjadi? Ia terjadi apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli tanpa idgham. Ia terjadi di dalam dua tempat sahaja, di dalam satu surah tetapi ayat yang berlainan. Contohnya adalah Al-ana wa qad kuntum, iaitu daripada surah Yunus ayat ke-51. Okey. Terus kita tengok mad lazim kalimi muhaffaf. Jadi mad lazim kalimi muhaffaf ni dah diterangkan tadi apa maksud mad lazim kalimi muhaffaf. Cuma di sini untuk contoh mad lazim kalimi muhaffaf ni ada dua sahaja dalam Al-Quran. Ya, ada dua sahaja daripada beribu-ribu ayat yang ada. Ini sahaja contoh mad lazim kalimi muhaffaf dalam surah Yunus ayat 51 dan 91, iaitu apabila huruf mad, ni lagi huruf mad ni. Huruf mad ni. Ni huruf mad ni. Hamzah ni alif huruf mad bertemu huruf hijaiyah. Ni huruf lam ni huruf hijaiyah yang bersukun. Jadi bacaannya al-ana. Ya. Jadi rasanya kalau keluar soalan tak susah kot nak kenal mad lazim kalimah muhaffaf, sebab ini sahaja contohnya. Okey. Terus kita lihat pula mad lazim kalimi musaqqal. Maksud mad. Mad di sini ialah menambah. Ia berfungsi dengan memanjangkan suara ketika bertemu dengan huruf mad. Lazim pula bermaksud mesti memanjangkan mad dengan kadar 6 harakat. Kalimi pula bermaksud kalimah dalam satu perkataan. Seterusnya, musaqqal. Musaqqal di sini bermaksud berat. Jadi, terdapat idgham. Contohnya adalah waladdallin daripada surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Okey. Contoh yang kedua pula adalah Al-Haqqah. Okey. Kita tengok terus. Ya, mad lazim kalimi musaqqal telah diterangkan tadi apa dia mad lazim kalimi musaqqal, iaitu apabila huruf mad alif waw dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Contoh di sini dabbah. Ni huruf mad. Bertemulah depannya bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Bertasydid inilah dia. Ya. Senang kan? Ya, contoh-contoh lain. Ya, kafah. Ya, alif bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Ya, ni lagi. Ni lagi. Cuma kita perlu buka mata tengok betul-betul lah.
Ya, kalau dalam Quran yang baru-baru sekarang ni, terutama Quran bertajwid, telah ada warna ni, jadi senang nak kenal. Okey, ini mad lazim kalimi musaqqal. Okey, habis. Jadi ini gambar kamu lah masa tahun 4. Lama tak jumpa, sebab tu Ustaz Abu di sini tengok. Tak tahulah lepas ni sebulan ni bertemu balik macam mana rupanya kan. Okey, habis tajuk yang pertama, mad lazim. Kita masuk pula tajuk yang kedua, iaitu mim sakinah. Apa dia mim sakinah? Kita tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan pelajaran hukum tajwid mengenai mim sakinah. Apa itu mim sakinah? Mim sakinah adalah mim yang berbaris mati. Mim sakinah terdapat 3 hukum. Hukum yang pertama adalah mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Ia dipanggil idgham mislain shaghir. Hukum kedua pula adalah mim mati bertemu dengan huruf ba. Ia dipanggil ikhfa syafawi. Hukum ketiga pula adalah mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah melainkan huruf mim dan ba. Ia dipanggil izhar syafawi. Pada hari ini kita akan fokuskan hukum yang pertama, iaitu idgham mislain shaghir. Apa itu idgham mislain shaghir? Idgham mislain shaghir bermaksud memasukkan 2 huruf yang sama, iaitu 2 huruf mim. Ia berlaku apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Cara bacaannya mesti didengungkan dengan kadar 2 harakat. Contohnya adalah yang pertama, wahum muhtadun. Lagi sekali, wahum muhtadun. Contoh yang kedua, yu'idukum maghfirah. Lagi sekali, yu'idukum maghfirah. Bukan yu'idukum ni, ya'idukum maghfirah. Tak apalah, mungkin tersilap agaknya. Jadi terus kita tengok, terus kita tengok mim sakinah seperti disebutkan tadi terbahagi kepada 3 bahagian. Idgham mislain. Mislain ni maknanya sama. Apa yang sama? Mim bertemu dengan mim. Idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim yang berbaris selepasnya. Jadi dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Kemudian ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba, dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Dan yang terakhir izhar syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Terlajak pula. Tengok balik. Bertemu dengan semua huruf, maknanya huruf alif, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, kecuali ba dengan mim. Jadi kalau lihat di sini, idgham maknanya dibaca dengung, ikhfa dibaca dengung, izhar dibaca secara jelas. Jadi kena ingatlah ni, jangan keliru pula, jangan bercampur pula dengan hukum-hukum yang lain. Jadi seterusnya beberapa contoh daripada idgham mislain. Mislahum ma'ahum. Ni nampak tak ni? Ni mim mati bertemu dengan mim, selepasnya berbaris di atas. Ajrahum marratain, mim mati bertemu dengan mim. Begitu juga qulubihim marad, mim bertemu mim. Jadi jelas, boleh tengok Quran lepas ni. Kemudian ikhfa syafawi, iaitu mim mati bertemu dengan ba. Contohnya wa may ya'tasim billah, dengung dengan kadar 2 harakat. Jadi begitulah. Kamu tengok dalam Quran nanti, carilah tanda mim mati bertemu ba, mim mati bertemu ba, mim mati bertemu ba. Jadi hukumnya ikhfa syafawi. Idgham mislain, mim mati bertemu mim. Dan selain daripada itu, kalau kamu jumpa mim mati bertemu, selain daripada huruf mim dan ba, mim dan ba tadi, itulah dia izhar syafawi. Rasanya senang sikit kot yang ini. Tengok balik gambar. Ni gambar raya. Gambar raya masa tahun bila ya? Kesian kan tahun ni tak ada raya. Tak apalah, nak buat macam mana kan. Okey, kita ada 2 tajuk lagi. Terus kita masuk tajuk yang ketiga, qalqalah.
qalqalah. Apa dia qalqalah? Kita dengar apa kawan ustaz ni cakap. Qalqalah maksud dia yang pertama lantunan ataupun detakan bunyi yang dipantulkan apabila huruf qalqalah bertanda sukun atau berbaris ketika diwakafkan bacaan padanya. Okey, kita tengok apa huruf qalqalah. Yang pertama dia ada 5. Okey, kena ingat ada 5. Yang pertama ba, jim, dal, qaf dan ta. Baju dah kotor. Itulah kalau kita nak senang nak ingat, baju dah kotor, baju dah kotor. Okey. Dan pembahagian dia qalqalah ni ada 3 pembahagian. Yang pertama qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Okey, kita tengok apa itu qalqalah sughra. Sughra ni bermaksud kecil, yang merujuk kepada lantunan yang paling kecil ataupun yang paling rendah bunyi lantunan dia. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Yang last kali tu barulah qalqalah kubra. Kita ambil yang tengah-tengah. Ia terjadi apabila huruf qalqalah bertanda sukun berada di pertengahan kalimah atau berada di pertengahan bacaan. Okey, cara membacanya dengan pantulan yang paling perlahan ataupun detakan dia tak terlampau kuat. Okey, kita tengok contoh qalqalah sughra. Okey, yang pertama kita tengok pada huruf ba. Contohnya wa qaumu ibrahim wa qaumu lut. Okey, ibrahim. Okey, pada huruf ba itu. Sebab dia berada di tengah-tengah bacaan ataupun di tengah kalimah. Okey, seterusnya kita tengok huruf jim pula. Contohnya kul iniftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Perkataan pada perkataan ijrami. Seterusnya kita tengok pada huruf dal. Contohnya yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Pada perkataan ataupun kalimah yad'u. Okey, seterusnya kita masuk pada huruf qaf. Contohnya bizulmin nuzik min azabin alim. Okey, pada kalimah nuzikuhu. Okey, lantunan yang perlahan. Okey, seterusnya huruf ta. Itu contohnya fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Okey, pada kalimah wa at'imu. Okey, detakan hanya perlahan. Okey, insya-Allah itu sahaja pada qalqalah sughra. Insya-Allah kita akan sambung balik pada qalqalah kubra dan qalqalah akbar insya-Allah pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kalau dalam buku teks cuma disebut qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Cuma ustaz tambah di sini qalqalah akbar. Maknanya sughra, kubra dan akbar. Okey. Seterusnya kita tengok pula video penerangan tentang qalqalah kubra. Qalqalah kubra bermaksud besar, merujuk kepada lantunan yang sederhana kuat. Ia terjadi apabila mewakafkan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bertanda syaddah. Okey, kita ingat balik huruf kita iaitu ba, jim, dal, qaf dan ta. Okey, contoh qalqalah kubra. Kita tengok contoh qalqalah kubra. Yang pertama pada huruf ba. Contohnya an-najmus sakib. Okey, lantunan dia sederhana kuat sikit. Okey, yang kedua iaitu huruf jim. Was-samaa'i dzatil buruj. Okey, lantunan dia al-buruj. Okey, seterusnya pada huruf dal. Contohnya wal yaumil maw'ud. Okey, seterusnya kita masuk pada contoh huruf qaf. Huruf qaf contohnya was-samaa'i wat-tariq. Pada huruf qaf itu berada di penghujung ayat, penghujung kalimah, diwakafkan dia, maka dia lantunan dia sederhana kuat. Okey, seterusnya ayat terakhir ataupun huruf yang terakhir iaitu huruf ta. Contohnya wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Okey, sekali lagi wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Okey, bagi bunyi lantunan dia tu. Okey,
InsyaAllah itu sahaja pada video kali ini pada pelajaran Qalqalah Kubra. InsyaAllah kita sambung balik pada Qalqalah Akbar. Okey, dan video yang terakhir kita tengok pula Qalqalah Akbar. Ini tak ada dalam buku teks, tapi untuk menambahkan ilmu kamu. Qalqalah Kubra dan Qalqalah Akbar. Pada video kali ini kita nak belajar tentang Qalqalah Akbar. Apa itu Akbar? Bermaksud paling besar. Merujuk kepada lantunan yang paling kuat, ia berlaku apabila mewakafkan bacaan huruf Qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bertanda syaddah. Okey, kita tengok pada contoh Qalqalah Akbar pada surah Al-Masad ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, kita tengok al-watab ba, pada huruf ba dia ada tanda syaddah dan kita kena pegang lama sikit watab qalqalah dia. Okey, itu saja video penerangan tentang hukum tajwid qalqalah, iaitu ada 3, qalqalah sughra, kubra dan akbar, dan 5 huruf qalqalah ba, jim, dal, qaf dan ta. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi kita sambung lagi. Kita ulang kaji balik. Ustaz tadi dah sebut, Ustaz ringkaskan dalam bentuk nota pula. Jadi qalqalah terbagi kepada 3. Kalau dalam buku 2 je, sughra dengan kubra. Di sini akbar. Jadi sughra, kubra dan akbar. Dan huruf qalqalah tadi itulah dia. Baju dah kotor ataupun kotor ba jim dal. Ikutlah mana-mana. Baju dah kotor, baju di toko, kutu bujat. Ya, jadi mana-mana untuk memudahkan kamu ingat. Ini huruf-huruf qalqalah ada 5. Jadi kita tengok penerangan sedikit sebanyak. Qalqalah sughra Ustaz ulang balik, detakkan perlahan. Maknanya detakkan suara tu sederhana, perlahan sahaja. Ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun di tengah kalimah dan dibaca wasal. Ni tengah kalimah lah ni. Ni tengah. Ini hujung. Ni tengah. Contohnya wal adiyati dhabha. Dhabha dibaca detakkannya perlahan. Dhabha. Ni qadha, qadha, subha. Ya, ini qalqalah sughra. Seterusnya qalqalah kubra, detakkannya lebih kuat sikit. Ketika menyebut huruf qalqalah berbaris di akhir kalimah. Kalau sughra tadi berada di tengah kalimah, ya, ataupun di tengah ayat. Manakala kubra pula berada di hujung kalimah dan dibaca ketika waqaf. Contohnya dalam ayat ini, was-sama'i zatil buruj, fahum fi amrin marij. Kalau boleh sebutan tu dikuatkan sikit, detakkan ataupun bunyi huruf tadi. Min syarri ma khalaq, walahum azabul hariq. Ya, qalqalah kubra. Ya. Dan yang terakhir iaitu qalqalah akbar. Makna lebih kuat lagi. Detakkannya lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah yang bertasydid. Maknanya huruf qalqalah tadi di akhir kalimahnya ada tanda sabdu. Contohnya yang paling popular dalam surah Al-Masad lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hujungnya tu wa tab. Ada ya. Kemudian linnasi wal hajj. Wal hajj. Ya. Ni suara ustaz tak adalah sedap sangat. Kalau nak dengar boleh Google dekat YouTube. Ya, contoh-contohnya. Okey. Inilah gambar kamu. Ustaz letak ni supaya ingat, kan, nanti takut lupa anak muridnya. Ya. Dah sebulan lebih, ya, entah dah besar dah belaka, kan. Okey, kita tengok tajuk yang terakhir iaitu waqaf. Ya, waqaf, apa makna waqaf? Berhenti sekejap semasa membaca Al-Quran untuk bernafas, kemudian menyambung semula bacaannya. Jadi wakaf ni kalau kamu tengok, ya, ambil Quran biasanya di bahagian belakang. Di bahagian belakang tu ada ditunjukkan, ya, tanda-tanda wakaf, bila nak berhenti, bila nak sambung, ya, bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kita kena baca ikut, ya, intonasi makna yang betul. Macam kita baca buku, ya, buku bahasa Melayu,
kan ada koma, ada noktah, kan? Jadi bukan main baca macam tu aja. Jadi yang pertama, kalau kamu lihat dalam Quran ada tanda mim. Ni mim kecil, bukan mim besar ni. Kat sini je besar, tapi dalam Quran kecil. Macam ni contohnya. Bila tengok tanda mim ni, maknanya wajib berhenti. Wajib berhenti. Jangan teruskan bacaan. Contohnya, fala yahzunka qawluhum. Kan, berhenti. Kemudian baru sambung. Jangan kamu baca fala yahzunka qawluhum contohnya. Jadi nampak tanda ni berhenti. Kemudian yang kedua, sin ataupun saktah. Berhenti sekejap, tapi tak tarik nafas. Berhenti, tak tarik nafas. Contohnya dalam ayat surah Al-Mutaffifin ni. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi berhenti sekejap kat sini. Bukannya kita berhenti kalla bal tarik nafas, tak perlu. Jadi kalla bal rana ala qulubihim. Okey, ni tanda sin ni saktah, maknanya berhenti sekejap tanpa tarik nafas. Yang ketiga, ni 3 titik ni. 3 titik ni maksudnya berhenti di salah satu tanda. Macam contoh ayat ni. Ini dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tengok muka surat yang mula-mula sekali. La raiba. Kalau nak berhenti di sini. Ataupun la raiba fi. Nak berhenti sini boleh, nak berhenti sini boleh. Kalau tanya ustaz kenapa dekat sangat? Kalau berhenti jauh-jauh tu ya juga. Wallahu alam. Ini ustaz kena belajar lagi lah. Kenapa berhentinya dekat-dekat, kalau jauh tu mungkin masuk akal juga kan. Ini kita belajar lah, ada ilmunya yang mungkin ustaz pun tak tahu lagi. Jadi berhenti dia salah satu tanda, antara salah satu tanda. Bukan berhenti berhenti pada dua tanda. Contohnya la raib fi. Salah maknanya la raib fihi hudan, ataupun la raiba fi hudal. Berhenti di salah satu tanda. Yang keempat, qaf. Qaf kecil ni. Qaf kecil. Qaf ni maksudnya sebaik-baiknya berhenti. Sebaik-baiknya berhenti. Tapi kalau nak teruskan boleh. Mana tahu nafas panjang. Jadi boleh teruskan. Tapi sebaik-baiknya berhenti. Contohnya bima qaddamat aydihim. Nak ambil nafas boleh, kemudian sambung balik. Tapi kalau nafas panjang, teruslah. Bima qaddamat aydihim wa kan. Okey, ini maknanya sebaik-baiknya berhenti. Tapi nak terus boleh. Kemudian tanda jim. Jim. Jim ni maksudnya apa? Boleh berhenti. Nak berhenti boleh, nak terus pun boleh. Maknanya tak kisah. Nak berhenti boleh, nak terus pun boleh. Wa yu'tuz zakata. Kan? Wa yu'tuz zakah. Itu kalau nak berhentilah. Kalau nak terus, wa yu'tuz zakata mim. Okey, itu jim. Ni jim kecil ni. Dalam Quran banyak ni. Yang keenam, tanda wakaf yang keenam, sad. Sad ni maknanya sil ataupun sambung. Sebaik-baiknya diteruskan. Kalau nampak tanda ni, kalau boleh terus. Tapi kalau nak berhenti boleh. Mana tahu nafas dah pendek, boleh berhenti. Tapi dapat teruskan lagi baik. Contohnya kalla la yumbazan. Ni teruslah ni. Tapi kalau nak berhenti, kalla la yumbazan. Okey. Dan yang terakhir, nampak tanda lam alif. La. Arab, kalau negara Arab, la tu maknanya jangan. La, stop. La, berhenti. Jadi dalam Quran pun lam alif ini maknanya wajib teruskan, dilarang berhenti. Wajib terus. Nampak tanda ni, jangan berhenti. Teruskan. Lahumul huda syaitan. Jangan kamu pula baca lahumul huda syaitanu. Salah lah. Wajib teruskan. Bila nampak tanda ni, teruskan bacaan. Habis. Jadi selepas ni, dengan nota yang ustaz dah berikan ini, bolehlah kamu tengok balik dalam Quran. Kena selalu belik-belik lah.
ya, belik-beliklah Al-Quran, tengok balik ya, untuk memudahkan pemahaman kamu insya-Allah. Jadi rasanya cukup setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.